TV KPM. Didik TV KPM. Nisa. Hai Nisa. Nisa. Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum cikgu. Baik. Kenapa ni? Sebenarnya saya macam ngantuk sikit lah cikgu. Macam tak cukup tidur je. Tak boleh nak lena. Saya rasa sebab bantal saya cikgu. Dah agak dah bantal. Bantal tak selesa. Jadi saya tak boleh nak lena tidur. Mengantuk sikit. Maaf cikgu. Tak apa, saya dah sedia untuk kelas kita. Nampak mata saya dah buka. Yang ini yang istimewanya. Sebab bila kurang tidur, kita perlukan bantal yang comel, yang lembut. Tapi cikgu, nak beli macam mahal. Saya tak dapat. Nisa, jangan risau. Apa dia? Kita boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri? Bantal comel? Ya. Lembut? Ya. Okey, kalau macam tu jom cikgu. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Anda sedang menonton Kelab Craft Didik di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid semua hari ini. Tadi ngantuk-ngantuk kan? Jangan ngantuk-ngantuk. Kak Nisa pun dah segar sebab hari ini kita nak lakukan aktiviti yang sangat-sangat seronok. Jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini. Kita ada Cikgu Ani Suzila dari SRK Seri Indra Kanga Perlis. Apa khabar cikgu? Hai. Cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Cikgu, tadi Cikgu Anis ada sebut kita nak buat bantal comel. Sebab saya tak sabar nak tidur lena malam nanti. Mungkin cikgu boleh ceritakan apa aktiviti kita hari ini dan bahasa seni yang kita nak sama-sama pelajari. Silakan cikgu. Okey. Hari ini kita nak buat bantal comel menggunakan bahan-bahan yang mudah dan sangat senang. Semuanya boleh didapati dengan bahan-bahan yang terpakai. Nisa. Okey. Baiklah, saya nak tanya cikgu, apa bahasa seni yang sama-sama kita nak pelajari berkaitan dengan aktiviti kita hari ini cikgu? Okey Nisa. Kita tengok pada bantal ni. Kena tengok bantal dulu. Baik. Bantal ni kita tengok kat sini, kita mula-mula apa kita buat adalah pegang. Bila kita pegang ni kita dapat rasa jalinan. Kita panggil, kita pegang tu jalinan. Jalinan apa? Jalinan sentuh. Kalau lihat daripada sini ada macam kain felt ni sendiri, dia jalinan dia lain begitu juga dengan kain kapas ni. Ya. Okey, ni t-shirt t-shirt, baju t-shirt. So baju t-shirt ni jalinan dia bergaris. Okey, begitu juga dengan ikatan kita, jalur-jalur ikatan mempunyai pelbagai jenis jalinan. Apa yang Nisa dapat lihat bila Nisa lihat bantal ni? Saya nampak ada imej beruang yang comel. Saya nampak bantal yang ada ikatan-ikatan yang cantik di sekelilingnya cikgu. Yang mula-mula sekali Nisa mesti nampak beruang yang comel. Ya, ini adalah penegasan penegasan kenapa? Kerana bahasa seni wujud ni terletak pada warna. Warnanya lebih berbeza dengan latar belakang. Betul. Sebab tu imej dia nampak ketara ni bentuknya apa? Lebih menonjol. Bentuk beg kita kan? Betul. Okey, begitu juga dengan selain pada penegasan garisan, pelbagai unsur garisan yang terdapat pada rekaan bantal kita. Betul tak Nisa? Betul, saya nampak ada macam garisan yang membentuk mata beruang yang comel, ada yang membentuk kening beruang. Okey, ini bentuk dia nampak kita boleh pegang kan? Konkrit. Nisa. Bentuk konkrit. Okey, itu bahasa seni yang terdapat pada rekaan bantal kita. Okey, baik murid-murid di rumah pastikan anda catat. Jom cikgu, saya dah tak sabar nak mulakan aktiviti. Murid-murid pun pasti nak tahu apakah bahan-bahan dan peralatan yang kita perlukan untuk aktiviti hari ini cikgu. Jom cikgu kita mulakan. Pertama sekali, apakah bahan yang kita perlukan cikgu? Itu adalah baju terpakai Nisa.
baju yang sudah tidak digunakan. Ya, Baik. boleh pilih macam-macam jenis baju kan. Okey, selain pada tu, Baik. kita mesti ada pembaris. Pembaris. Okey, cikgu bawa ni yang panjang sikit Baik. Okey, selain daripada tu Nisa, apa kat tangan cikgu ni? Ini adalah, saya tahu cikgu, barangan kraft yang sentiasa kita gunakan, iaitu kain felt. Ya, Cantik ni cikgu, ada banyak warna. Okey, ini kain felt yang pelbagai warna. Okey Nisa, seterusnya. Baik, kita ada gunting. Okey, gunting untuk menggunting. Baik, tapi peringatan kepada murid-murid di rumah agar sentiasa berhati-hati ketika menggunakan peralatan tajam. Okey, Baik. pandai. Okey, selain daripada tu, apa lagi Nisa? Kita ada benang. Okey, benang bulu kambing. Benang bulu kambing. Kemudian kita ada ini, kita panggil ni bukan belekat kuat, tapi gam fabrik. gam fabrik. Oh, dia ada gam yang berbeza ya cikgu? Ya. Untuk digunakan pada fabrik. Baik, baik. Kalau kena tangan, jangan risau. Okey. Okey, boleh kita basuh dan cuci betul-betul. Okey, balik. Okey. Okey, nasib baik. Risau gam dah fabrik, saya. Kita tapi ada gam kuat. fabrik. Baik. Okey, selain Kemudian? pada tu, kita ada yang tajam ni Nisa. Apa tu cikgu? Jarum. Okey, jarum. Yang saya dah masukkan benang sekali. Baik. Okey, jangan risau Nisa. Kenapa? Sebab jarum kita tak tajam. okey, tak nasib tajam. baik. Ini Pilihan saya risau. jarum ni untuk jahitan kita tak tajam. Sekiranya ianya tidak tajam, jadi selamat untuk murid-murid gunakan. Boleh lakukan aktiviti di rumah. Okey, catat. Apa Okey. lagi peralatan ataupun bahan-bahan yang kita perlukan yang berbulu comel-comel ni, apa dia cikgu? Ini hiasan aksesori kita saja Nisa. Ini adalah bahan-bahan untuk kita mencantikkan Ya. lagi bantal comel kita nanti. Okey, kita tengok yang warna kuning tu Nisa. Di hadapan kita ada, saya rasa, yang segitiganya apa cikgu? Okey. Yang ini. Ya, yang itu. Agak-agak dia apa ya murid-murid semua? Murid-murid di rumah tahu tak? Apa dia ni? Itu adalah kapur tukang jahit. Kapur tukang jahit. Untuk apa kegunaannya cikgu? Sekejap lagi kita akan melukis. Melukis? Betul Menggunakan ke? kapur tukang jahit? Ya. Melukis Okey. ataupun menulis ya. Baiklah. Yang ini. Saya rasa ini bahan utama kita hari ini. Itu adalah fiber gentian polister. Baik. Tapi saya rasa selain daripada kita beli di luar dengan harga yang murah, saya rasa kita boleh dapatkan bahan ini daripada anak patung lama. Ya, betul. Mungkin bantal lama kan cikgu kan? Betul, bantal-bantal lama yang dah terpakai itu kan, boleh guna balik. Baiklah, Okey. barulah jimat. Nisa, sekiranya Nisa tak ada bahan ni, Nisa tengok kat depan Nisa tu. Ini buah ke cikgu? Bukan ini kan? didatangkan khas tau. Cikgu Dari? ambil daripada kampung. Saya tahu ini kekabu ya cikgu. Tapi Ya. kekabunya tak keluar lagi. Betul Nisa, kekabunya boleh koyak sikit. Nisa, boleh kita tengok koyakkan dia punya sedikit. tekstur. Okey, jom kita lihat. Okey, Wah. itu mungkin adik-adik di luar sana tak pernah lihat. Ini adalah kekabu yang ini digunakan juga untuk bahan gantian kalau tak ada fiber kat rumah. Baiklah. Sekarang ni kita dah tahu apakah bahan-bahan dan peralatan yang kita perlukan untuk aktiviti mencipta bantal comel kita hari ini. Okey. Sebelum itu kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kembali menonton Club Craft Didik di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Anis dari SRK Seri Indra Kangar Perlis. Saya dah tak sabar-sabar nak mulakan cikgu. Jom langkah pertama untuk menghasilkan bantal comel kita cikgu. Okey. Jom kita mulakan. Mula-mula untuk buat ukuran ya. Okey, kita gunakan pembaris kita. Pembaris panjang. Saya bawa panjang ni supaya senang kita nak menggaris Nisa. Kita gariskan di bahagian bawah ketiak ni. Contohlah macam ni kan cikgu. Ya, betul. Betul-betul di bahagian bawah Betul. ketiak lengan ni ya. Ya, Baik, daripada betul. sini. Kemudian kita gariskan. Okey, Baik, cikgu. kita gariskan gunakan kapur tukang jahit. Kapur tukang jahit. Baik. Okey.
kenapa kita perlu gunakan kapur tukang jahit, cikgu? Boleh tak kalau saya nak guna pen ke, saya nak guna macam pen marker yang biasa kita ada tu ke, boleh ke cikgu? Bukan tak boleh Nisa. Kalau kapur tukang jahit kita cuci, lepas ni hilang terus. Baik. Okey. Nampak tak? Cikgu dah buat ukuran. Okey, cikgu Saya dah angkat ni. gariskan. Okey, saya angkat. Nampak tak agak-agak murid-murid di rumah? Okey. Nisa ada lakukan warna ukuran yang kuning sama. saja. Macam nampak tak? cikgu. Tapi tadi saya gunakan garisan pen. ni. Sebenarnya lebih baik gunakan kapur tukang jahit. Tapi saya gunakan pen untuk kita tunjukkan dengan lebih jelas kepada murid-murid di rumah. Garisan nampak ni. Nampak Nisa dah garis di atas ni. Okey. Kemudian garisan titik-titik tu pula garisan kedua. So Garisan saya kedua. akan buat. Nisa dah siap? Saya dah siap. Dan tadi cikgu dah tunjukkan kepada saya. Okey. Kita dah Garisan kedua. Okey. Okey, Baik. begitu juga yang dengan bawah. Kita buat ukuran betul-betul. Betul tak? Saiz ni kat bawah pun sama Kena juga. sama saiz. Yes. Baik. Ya, tengok sini. Okey, tadi saya buat 6 6 Bawah juga 6 juga. 6 cm maknanya ambil daripada betul-betul bahagian bawah baju ya. Daripada bawah ni, kalau ukurannya 5 cm, tetap 5 cm juga. Nampak tak? Dah siap pun Dah Nisa. siap. Kita punya garisan. Nisa pun dah siap. Tadi Nisa sempat Okey. belajar dahulu. Mula-mula kita akan potong bawah garisan ni. Baik. Yang ni, yang ketiak betul-betul ni. digaris di bawah bahasa Ya, ketiak tu. Baik. betul. Okey, jom. Baik. Sebelum tu ada teknik juga untuk membuat teknik? guntingan. Jangan banyak nafas. Jangan banyak nafas. Macam mana tu, cikgu? Satu nafas. satu lalu je. Kalau 3 nafas, jadi bergerigilah baju kita nanti. Baik, Okey. saya cuba. Jom, Okey. satu nafas sahaja. Okey. Seperti yang diingatkan tadi murid-murid di rumah agar sentiasa berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam. Betul. Supaya kita tak nak berlaku apa-apa kecederaan ketika melakukan aktiviti craft ya murid-murid. Cikgu, selain daripada kain t-shirt terpakai ni, boleh tak kalau saya nak guna fabric yang lain? Contohnya macam kain batik lama ke, boleh ke? Boleh, sangat boleh. Saya dah yang ni yang dah digunting. Di bahagian atasnya yang dah digunting. Bahagian bawahnya saya dapat yang ini. Okey, sama kan? Okey, sama. Okey Nisa. Baik, Apa seterusnya, yang kita cikgu? akan buat? Kita akan buat jalur-jalur. Jalur-jalur? Jalur-jalur memanjang. Ke mana, cikgu? Daripada garisan tepi yang kita gunting ni ke garisan putus-putus. Okey, Menjadikan baik. dia jalur-jalur halus. Okey? Okey, jom. Anggaran ni dalam 1 cm lah ya Nisa. 1 sentimeter. Satu jari, satu jari. Satu jari, 1 sentimeter. Okey, Okey. kita gariskan. Satu nafas juga ke, cikgu? Ya, Gunting, satu nafas. Boleh ke satu nafas tu? Boleh. Tarik nafas, gunting. Okey, saya dah gunting. Okey. Saya nak tunjukkan hasil Ya. yang saya dah gunting tadi. Dia jadi macam mana, murid Nisa? nampak tak di bahagian bawah? Dia jadi macam ni. Ya. Ini yang dah laju digunting. Nisa. Maaflah cikgu, tangan saya macam lipat kudung sikit. Satu nafas je kan? Satu nafas. Okey, Okey. cikgu punya Sekarang- jadi. Ya. Okey. Okey. Di bahagian atasnya pun kena gunting yang sama ke, cikgu? Ya Nisa, sama baik, juga. baik. Sebelum Nisa gunting, kita jangan laju sangat Nisa. Okey. Kita buat ikatan dulu. Ikatan dulu. Saya nak kena ingat. Ingat pula ikat. Nanti Nisa Okey. buat ikatan dua-dua bahagian. Dua-dua bahagian. Saya nak tunjuk teknik ni. Teknik untuk mengikat. Baik. Okey. Okey. Sekarang Nisa tengok yang hujung ni kita Hujung? gunting Nisa. Kita tak nak yang hujung ni. Tak nak yang hujung? Tak nak Okey. yang hujung ni kita Kita gunting. buang yang bahagian hujung. Ya. Untuk dua-dua bahagian lah. Maksudnya bawah dan atas, hujung mesti kita buang. Baik. Okey. Okey, sudah. So jadi macam ni ya. Baik. Okey. Okey, daripada sini dua jalur ni. Dua jalur. Okey, kita ikat lah. Ikat je comel-comel ikatan kita. Okey, nampak? Ikat. Okey. cikgu. Okey. Ikat. Dan masuk ke dalamnya. Ikatan kuat sikit lah Kenapa ikatan saya je macam tadi je? Agak tebal agaknya tu. Mungkinlah tebal sangat ni Okey. potongan saya. Saya kena sikit lagi, 1 cm saja. Kita nak kena ikat mati 2 kali ke, cikgu? Boleh. Kalau sekiranya agak panjang, lebih daripada 6 cm tadi, kita boleh buat ikat mati 2 kali.
Okey. Baik, okey. Kita juga Sudah kita ikat. buatlah sama-sama Nisa. Boleh. Sudah ikat dah semua. Yang ini sudah gunting halus sikit supaya ikatannya lebih kemas dan cantik. Cikgu? Okey. Saya dah 2 bahagian. Ada 2 bahagian. Maknanya saya kena ikat bahagian bawah pula. Okey. Nampak yang bahagian atas ni dah dah siapkan. Okey. Yang ini kan dah siap. Yang bahagian atas, yang bahagian bawah ni saya kena ikat. Okey, nampak? Okey, yang sebelah sini cikgu tak habiskan. Kenapa tak habiskan? Sinilah tempat kita nak masukkan kapas kita nanti. Ni sebelah sini. Ada bahagian untuk Okey. kita masukkan kapas. Oh Ya. iyalah, takkan kita nak ikat semua. Betul. Nanti tak ada tempat nak masukkan kapas. Okey. Cikgu tunggu Nisa, cikgu nak ambil kapas. Boleh cikgu, saya ada kapas. Kita boleh kongsi. Okey. Tak ada masalah. Kalau tak cukup, saya boleh cari anak patung lama dekat rumah. Okey. Saya korek lagi untuk Okey. dapatkan kapas ataupun fiber kita. Masukkan. Nampak ni. Cikgu cuba masukkan. Okey. Masukkan di bahagian dalam. Okey, masuk bahagian dalam. Jangan risau. Sebab benda ni lembut. Okey. Baik. Masuk je. Masuk. Okey. Ini kalau dapat saya. baby kan, dapat adik baru, boleh hadiahkan boleh, juga. Boleh buat bantal baru. Sekarang ni saya dah ikat separuh. Saya dah Ya, tinggalkan ruang cepat. untuk saya masukkan kapas tu nanti. Dan saya tak sabar nak sama-sama cantikkan dan hias bantal kita nanti. Baiklah, jom kita bergerak seketika. Jumpa murid-murid selepas ini di Didik TV KPM Club Craft Didik. Okey, sambung-sambung. Nak masuk kapas tadi. Okey, ikatan yang terakhir sekali. Ya, dah padat dah bantal Nisa. Selamat kembali murid-murid ke Club Craft Didik KKD. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Anis. Ya. Nampak tak? Bantal Nisa dah jadi. Alai, lembut tak Nisa? Lembut. Okey, letak Lepas kepala tu, sekali. Okey, saya cuba cikgu lena. Jangan lena sekarang sebab kita dalam kelas lagi tengah buat ni. Okey, Nisa. Tapi bantal saya nampak macam kosong. Nisa tarik yang hujung ni. Yang hujung ni, yang hujung ni macam ni. Itu kalau kat hujung-hujung tu letak banyak sikit kapas. Okey, baik. Nanti saya betul-betulkan. Okey, cikgu. Sekarang dah siap dah, tapi macam tak lengkap je. Kita nak cantik-cantikkan bantal kita, cikgu. Okey, jadi apa kita nak buat? Kali ni kita nak menggunakan kain felt kita ni. Kain felt? Tapi kita kenalah lukis dulu. Okey, baik. Saya nak buat motif apa ya? Saya rasa kalau yang menyerlah, cikgu nak buat corak apa? Saya pilih unicorn. Jadi cikgu saya dah nak buat potong unicorn. bulu-bulu khas ni. Baik. Ni boleh ambil di mana-mana saja, Nisa. Jadi yang ni Nisa punya warna putih. Sesuai apa ya Nisa? Saya rasa panda boleh, cikgu. Panda. Kenapa pilih panda warna putih dan belakangnya warna kuning? Sebab warna putih akan lebih menyelah di atas warna kuning itu nanti. Ya Allah, cantik, lepas tu panda Nisa. macam bantal saya gebu-gebu. Gebu-gebu. Okey Nisa, sekarang kita buat mata dulu Nisa. Mata dia. Okey, Okey. di atas bantal ni. Kita pulang kepada kreativiti kan. Saya nak gunting kain fat yang berwarna hitam boleh, cikgu. Okey. Saya guntinglah sikit-sikit. Cikgu ada yang berwarna-warni, so cikgu potong untuk menjadikan dia macam kun. Macam ni. Saya nak betulkan sikit bentuk dia. Jadi tak bentuk telinga. Ini sesuai Okey. Nisa cuba tengok. Cantik tak? Cantiknya. Tapi macam mana nak gabungkan ni Nisa? Nak kena tampal ke, cikgu? Ke kita nak kena jahit? Sebab kita ada benang dan jarum. Dan kita ada gam fabrik tadi kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Sekarang kita nak jahit. Nak jahit? Sebelum kita lekatkan motif yang lebih besar ni dekat atas bantal, Baik. kita akan jahit dulu Nisa. Kita nak belajar untuk menjahit ikatan jahitan insang pari. Jadi saya gunakan kain felt saya ini. Okey. Saya nak letak dekat sini. Okey, Nisa kena tengok dulu sebelum Nisa nak jahit jahitan apa ni? Jahitan insang pari? Ya. Okey, kita yang sebelah ini, yang belakang ni. Okey, nampak tak yang ni, yang kita dah matikan ni, mesti kat bawah. Mesti di bahagian bawah. Okey. Baik. Kita masukkan. Okey, masuk kat dalam lubang.
Okey, kedua-dua bahagian ni. Nisa pilih dulu yang mana Nisa nak buat. Saya nak buat mata dia daripada belakang. Okey, mata dia dari belakang. Okey, Nisa macam ni. Tu keluarkan di lubang. Tarik. Tarik. Okey. Boleh? Tarik keluar. Okey. Selepas itu masuk balik. Masuk balik di sebelah. di sebelah lubang yang satu lagi. Okey. Okey. Okey, masukkan lubang sebelah satu lagi. Okey. Sekejap. Saya kena pastikan Kena pastikan dulu. Okey. kedudukan mata. Okey. Okey. Masukkan lubang di sebelah satu lagi. Okey. Masukkan. Kemudian tarik. Tapi yang ini pastikan ada lebihan dia macam ni. Masukkan jari macam ni. Masukkan jari. Susah tak? Tak susah kan? Okey. Okey. Kemudian macam ni cikgu. Ya. Masukkan jari. Okey, yang ini, yang hujung ni kita masukkan ke dalam benang. Cikgu tengok cikgu. Ya, masukkan balik ke dalam benang. Oh, okey. Okey. Dari belakang. Kenapa saya rasa macam salah? Okey, boleh masukkan. Masuk. Masuk. Tapi Nisa tarik dulu. Tarik keluar. Okey, masukkan. Okey, masukkan. Ya, Tapi masuk. saya dari belakang. Tak. Boleh ke? Oh, masuk balik. Nisa tak masuk balik. Oh, macam mana cikgu boleh cikgu tunjukkan? Okey. Saya pun dah keliru ni. Tak apa, lain masuk dah. balik. Lepas tu ni, kan? Okey, kita keluarkan macam ni. Okey. Betul lah Nisa buat tadi. Okey. Lepas tu yang kat atas ni, kita masukkan macam Nisa. Okey, masukkan. Masuk balik ni, masuk ke dalam lubang yang ni. Oh, sekarang ni masukkan ke dalam lubang. Ya. Macam ni. Ya, betul. Lepas tu tarik. Tarik keluar. Okey, nampak tak? Okey. Seduk ke? Ya, betul. Rapat-rapat. Rapat. Oh, tarik rapat. Yang mula-mula ni memang macam ni dulu sebab kita tak buat jahitan kia. Tapi boleh teruskan balik juga. Ulangi benda yang sama. Okey. Okey. Sebab Sebab tak murid-murid. nampak tak? Semuanya sedang mencatat bagaimana nak menghasilkan jahitan sampari kita ni. Okey. Kemudian kita masuk ke sebelah ya cikgu. Ya, masukkan ke sebelah ni. Masukkan ke sebelah. Okey. Lepas tu lepas tu masukkan yang bawah tu. Tarik. Macam ni. Okey, baik. Saya nak kena So beri dia jadi perhatian macam ni penuh. lah. Jadi macam ni. Nampak tak? Saya harap menjadilah ya. Ah. Mata panda saya ni. Macam ni, macam cikgu tunjuk ni. Tapi ni cikgu gunakan benang halus. Baik. Okey. Okey, Okey, sama juga, ulangi juga. Ulangi sampai lubang yang terakhir lah. Okey, baik. Jadi kita akan ulang jahitan insang pari kita ni sehingga siap satu pusingan. Dan kita akan tampakkan juga bahagian-bahagian lain yang kita nak lengkapkan di panda saya ni. Okey, jom kita teruskan. Okey, tinggal letak gam. Dah siap. Okey, cikgu, macam mana dengan bantal cikgu? Okey, dah siap pun Nisa. Jom kita nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah hasil kerja kita. 1, 2, 3. Wah, saya buat panda gebu-gebu. Dia baby panda. So dia macam lebar sikit. Boleh cikgu? Comelnya. Cikgu buat corak apa cikgu? Cuba tengok ni, saya buat unicorn. Unicorn comelnya. Jadi selain daripada bahagian yang telah kita jahit tadi menggunakan teknik jahitan insang pari ya cikgu. Ya, betul. Kita boleh gunakan gam fabrik ya cikgu? Ya, betul. Boleh. Jadi gam fabrik ini sebenarnya kuat. Jadi jangan risau dan lebih mudahlah untuk murid-murid di rumah lakukan bersama-sama. Baiklah cikgu, sebenarnya kita pun dah sampai di penghujung kelas kita. Bantal saya pun dah siap. Lembut kan? Dah lembut. Saya pun tak sabar-sabar nak guna dan nak tidur. Lepas ni lepas ni saya segar cikgu apa yang telah kita pelajari dan lakukan bersama-sama hari ini cikgu. Okey, mula-mula sekali buat bantal menggunakan baju terpakai. Jadi kita buat gunakan gunting buat jalur-jalur halus di tepinya. Lepas tu bila dah siap ikatannya, kita masukkan fiber kapas kat dalam biar padat. Lepas tu buat ikatan yang terakhir bagi kuat kan, ikatan penutup ni yang okey. Bila dah siap ikatannya, kita mulalah buat hiasan.
Okey, kita buat hiasan, kita kena pastikan apa perbezaan antara cikgu punya dan Nisa punya. Saya rasa Nisa lebih menarik. Wah, ya ke? Ya. Saya rasa bayi panda saya ni nanti dia membesar akan menjadi lebih comel. Comel Okey. sebab nampak lebih kontra. Ya. Kalau tengok ni, cikgu mana satu bantal cikgu, mana satu unicorn cikgu, dah sama colour dah. Tak apa, Jadi lepas ni kita kurang boleh menarik gunakan kan? kain yang lebih menyerlah. Betul. Baiklah cikgu, kesimpulan untuk aktiviti kita hari ini. Okey, kesimpulannya kita telah belajar menjahit, Menjahit. menggunakan insang pari, kita juga mengunting. Menggunting. Kita membuat ukuran sebelum menggunting. Ya, Jadi betul. banyak kita dapat belajar hari ini. Baiklah, saya harap murid-murid di rumah telah catat segala langkah-langkah dan bahan-bahan yang diperlukan dan boleh lakukan di rumah bersama dengan keluarga ataupun ibu bapa, kakak abang, sepupu kan. Betul. Boleh lakukan bersama-sama. Baiklah cikgu, saya ingin ucapkan terima kasih Okey. kepada Cikgu Ani Suzila kerana sudi bersama-sama dengan kami. Terima kasih murid-murid di rumah. Jangan lupa kongsikan hasil kerja anda nanti bersama-sama dengan Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi di Club Craft Didik.